Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar serta guru-guru yang dihormati dan dikasihi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran sejarah KSSM yang bermula 2017. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita meneruskan pembelajaran, sekarang cikgu akan buat satu taklimat tentang mata pelajaran sejarah kita untuk tingkatan 1. Dalam mata pelajaran tingkatan 1 ini, kita ada 8 bab. Dan setiap bab itu kita akan tengok selepas ini. Bab yang pertama bertajuk mengenali sejarah. Dalam bab yang pertama ini, kita ada 6 subtopik yang meliputi pengertian sejarah. Di dalam pengertian sejarah, kita akan melihat apa maksud sejarah dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Yunani. Selain daripada itu, seterusnya kita akan melihat pendapat sejarawan berkenaan dengan istilah sejarah. Sejarawan tersebut adalah tokoh yang terkenal seperti Herodotus, Ibnu Khaldun, Muhammad Yusuf Ibrahim, E.H.K. dan Profesor Khoo Kay Kim. Seterusnya, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan konsep sejarah. Dekat sini, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan dekad, abad ataupun kurun, alaf dan juga satu konsep penting dalam sejarah iaitu kronologi. Subtopik yang keempat, kita akan melihat sumber sejarah. Dalam sumber sejarah dibahagikan kepada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Ini kita akan lihat nanti. Subtopik yang kelima adalah kaedah pengkajian sejarah yang merangkumi kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi. Seterusnya, tafsiran dan kepentingan sejarah. Mengapa perlunya kita belajar sejarah? Jadi, kepentingan sejarah dan tafsirannya adalah berkaitan dengan individu, masyarakat dan negara. Seterusnya, kita akan tinggalkan bab pertama, iaitu mengenali sejarah dengan konsep-konsepnya, dan kita akan mula mempelajari tajuk yang berlainan iaitu zaman air batu. Dalam tajuk ataupun bab zaman air batu ini ada 6 subtopik yang utama. Pertama, teori hanyutan benua. Dalam teori ini kita akan tengok bagaimana benua dan lautan terbentuk serta juga nama-nama benua dan lautan. Bagaimana berlakunya peredaran musim, hasil daripada pergerakan ataupun peredaran bumi mengelilingi matahari. Subtopik yang kedua, kita akan tengok evolusi ataupun perubahan-perubahan yang berlaku kepada haiwan prasejarah. Dimulai oleh haiwan yang pertama, hidupan yang pertama yang muncul di dalam air, yang dipanggil trilobite, sehinggalah kepada haiwan di daratan, yang dipanggil dinotherium. Subtopik yang ketiga, kita akan meneliti garis masa, zaman air batu dan juga kronologi zaman. Pada waktu ini kita akan tengok konsep-konsepnya, apa dia kemunculan setiap zaman, tahunnya macam mana, cuacanya macam mana. Seterusnya, kita akan tengok 4 zaman air batu yang meliputi zaman Miosin, zaman Pliocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Dan setiap zaman ini perbezaannya memakan berjuta-juta tahun.
Subtopik yang kelima adalah perubahan zaman air batu akhir bermakna pada zaman Pleistocene, di mana glasier mula cair, suhu dan paras air laut terbentuk ataupun meningkat, suhu pula semakin tinggi dan kawasan-kawasan lekukan apa yang akan terjadi, manakala pada waktu ini dinosaur diteorikan sebagai mula pupus. Mengapa dinosaur pupus? Itu kita akan tengok nanti berdasarkan pada teori-teori ahli sains, geologi dan sejarawan. Manakala subtopik yang keenam, kita akan tengok kesan perubahan zaman air batu ini ke atas kawasan kita, iaitu kawasan Asia Tenggara. Contohnya, kawasan kita ini berlaku satu kesan ke atas pentas Sunda. Kita akan tengok nanti. Lalu, berlaku peningkatan pada paras air laut, manakala berlaku pergerakan manusia, dipanggil mobilisasi. Haiwan-haiwan prasejarah mula pupus, terbentuk tasik sungai dan sebagainya. Seterusnya, pada bab 3, kita akan mula meliti yang berkaitan dengan manusia, iaitu zaman prasejarah. Dalam zaman prasejarah ini ada juga 6 subtopik yang utama, meliputi maksud zaman prasejarah. Kita akan tengok apa dia maksud zaman prasejarah. 4 zaman prasejarah. Kalau zaman air batu ada 4, zaman prasejarah pun ada 4. Garis masa zaman prasejarah. Setiap 4 zaman tersebut, apa garis masanya? Lokasi-lokasi yang muncul di dunia, lokasi yang utama. Manakala lokasi-lokasi di Asia Tenggara dan juga Malaysia. Dan di subtopik akhir kita akan melihat apa ciri-ciri zaman prasejarah yang diwarisi oleh manusia hingga ke hari ini. Pertama, kita tengok maksud sejarah. Maksud zaman sejarah ini secara keseluruhannya yang membezakan manusia sejarah, manusia bertamadun dengan manusia zaman sejarah adalah sistem tulisan. Ini kita akan tengok nanti. Yang kedua, 4 zaman prasejarah iaitu Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Logam. Lalu akronimnya, kalau pelajar nak ingat, PMNL. Saya lebih suka mengguna Pak Mak naik lori. Subtopik yang ketiga adalah garis masa zaman prasejarah. Juga kita akan tengok kronologi setiap zaman. Dan dalam kronologi zaman ini, dia muncul alatannya masing-masing yang digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Subtopik yang keempat, kita akan tengok lokasi zaman prasejarah ini di seluruh dunia. Contohnya, Chauvet di Perancis, Altamira di Spanyol, Catalhuyuk di Turki, Göbekli Tepe, dan lain-lain lagi. Subtopik yang kelima, kita akan tengok lokasi di Asia Tenggara dan di negara kita Malaysia. Contohnya, Lenggong di Perak, Banciang di Thailand, Liang Bua di Indonesia, Tabun di Filipina, Sayun di Vietnam dan Padahlin di Myanmar. Ciri yang terakhir untuk bab 3 ini adalah ciri zaman prasejarah, apa ciri-cirinya dan apa kesinambungannya yang kita teruskan hingga sekarang. Seperti contohnya kediaman, dari segi peralatan, pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, kepercayaan, organisasi sosial, kesenian dan kepercayaan. Contohnya peralatan, di dapur rumah kita, ibu bapa kita masih menggunakan lesung batu. Sama dengan peralatan manusia zaman prasejarah. Pada bab keempat pula, kita akan mengenali tamadun. Bab 4 ini membataskan kita dengan zaman sebelumnya, iaitu pada bab 3, bab 2 dan bab 1.
Pada bab 4 ini kita mula meneliti kemajuan yang dicapai oleh manusia. Dalam bab 4 mengenali tamadun ini ada 4 subtopik yang utama, iaitu maksud sejarah, maksud tamadun, pendapat sejarawan apa dia istilah tamadun, konsep tamadun dan 9 ciri-ciri tamadun yang perlu ada bagi setiap manusia untuk dikatakan bahawa manusia itu telah mencapai tingkat ketamadunan. Pertama, kita tengok maksud tamadun. Definisi-definisi tamadun yang diberikan oleh para sejarawan, contohnya dalam bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan Yunani. Yang subtopik yang kedua, kita akan tengok pendapat sejarawan. Contohnya Ibnu Khaldun, Said Najib Al-Atas, Arnold J. Toynbee. Subtopik yang ketiga, kita akan tengok konsep tamadun. Pada konsep ini kita akan dipertemukan dengan 2 istilah, iaitu rohaniyah dan lahiriah, yang menyebabkan berlakunya pertentangan definisi ataupun tanggapan ataupun pendapat antara pendapat Islam dan juga masyarakat Barat, dan kita akan tengok nanti. Seterusnya, 9 ciri tamadun yang juga akan kita belajar. Pertama, sistem pemerintahan, pertanian dan perdagangan, pembentukan bandar, organisasi sosial, tulisan dan penyimpanan rekod, agama, pengkhususan kerja, seni bina dan teknologi, kesusasteraan dan kesenian. Seterusnya, bab 5, kita akan mula meninjau lokasi-lokasi tamadun awal yang muncul di seluruh dunia. Dalam bab 5 ini kita akan tengok tamadun awal dunia dan sumbangan-sumbangan yang mereka lakukan kepada dunia dan kesannya sampai pada hari ini. Tamadun awal dunia dibahagikan pada 2 subtopik. Pertama, kita akan tengok 4 kerajaan tamadun awal dan sumbangan 4 tamadun ini kepada peradaban manusia. 4 tamadun awal, pertama, Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Wangha. Kita juga akan tengok garis masa 4 tamadun awal ini, bila ianya muncul, lokasinya di mana. Seterusnya kita tengok sumbangan 4 tamadun awal ini. Pertama, dari segi sistem pemerintahan, kegiatan ekonomi, teknologi, kesenian dan kesusasteraan serta seni bina. Bab 6, kita akan tengok satu lagi tamadun yang terkenal, yang agak lama, iaitu tamadun Yunani dan Rom serta sumbangannya. Pada penelitian tamadun Yunani dan Rom ini, kita akan tengok pada 4 subtopik yang utama. Pertama, kita akan pecahkan penelitian antara tamadun Yunani dan Rom. Walaupun tamadun Rom itu kesinambungan daripada tamadun Yunani, tapi lebih baik dibuat perbezaan perincian. Pertama, tamadun Yunani yang akan kita perhatikan adalah lokasinya dan apa yang dipanggil konsep negara kota. Apa dia negara kota? Yang kedua, kita akan tengok pentadbiran Athens dan tentera Sparta. Di sini kita akan menemui 5 konsep pemerintahan yang lebih akronimnya MOATD. MOATD dan yang akan kita tengok nanti. Fungsi-fungsi pentadbiran dan pemerintahan meliputi Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrat dan Juri. Fungsinya kita akan tengok nanti. Manakala di tamadun yang lebih terkenal dengan seni bina ini, kita akan tengok lokasinya di mana.
zaman berajanya apa, zaman republiknya bagaimana, dan zaman empirenya dicetuskan oleh siapa. Dan struktur sosial yang akan kita tengok adalah patrician, plebeian dan hamba. Selepas kita belajar bab 4 nanti, konsep patrician, plebeian dan hamba ini mudah kita fahami. Seterusnya, ini adalah subtopik keempat, merupakan satu subtopik yang terkenal yang melibatkan seni bina Rom. Secara akronimnya, seni bina ini dipanggil pacak TJ ataupun pacak tiang jalan ataupun tembok jalan, boleh semualah. Okey, antara seni bina yang terkenal dalam tamadun Rom ini yang akan kita tengok adalah Pantheon, Aqueduct, Colosseum, Amphitheater, kompleks mandi awam, tembok pertahanan Rom dan jalan raya. Bab 7 pula, kita akan mula belajar tentang tamadun China dan India serta sumbangannya. Pada bab ini, kita akan bahagikan antara tamadun India dan tamadun China melalui dua pembelajaran yang berbeza. Pertama, tamadun India, kita akan tengok lokasinya di mana, kemunculan kerajaan kecil, apa dia Janapada dan apa dia Mahajanapada, kita akan tengok nanti. Seterusnya, kita akan belajar 3 dinasti tamadun India yang utama. Banyak dinasti-dinasti yang muncul, cuma yang besarnya ada 3, iaitu Nanda, Maurya, Gupta. Bagaimana 3 dinasti ini boleh muncul sebagai suatu kuasa yang kuat dengan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke seluruh benua kecil India melalui kekuatan ketenteraan. Kemudian kita akan tengok muncul juga pengaruh penyebaran kuasa dan agama Buddha oleh Asoka. Manakala pada tamadun Cina pula, kita akan tengok apa yang berlaku di sepanjang antara Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze dan kemunculan dinasti-dinasti yang utama, dan di sini kita akan tengok 2 dinasti. Kemudian kemajuan yang dicapai oleh tamadun Cina meliputi sistem pendidikan dan teknologi pembuatan kertas. Ada lagi teknologi lain seperti kain sutera, ubat bedil ataupun ubat senjata dan sebagainya. Seterusnya kita akan mengenali tokoh-tokoh penting yang memberi sumbangan yang besar kepada tamadun Cina seperti Confucius, Cai Lun, Han Feizi dan peranan yang dimainkan oleh Maharani Dowager Dixie. Pada bab akhir, kita akan tengok tentang tamadun Islam dan sumbangannya. Jadi, ini akan melengkapkan kita melihat seluruh tamadun-tamadun besar yang muncul di seluruh dunia. Pada tamadun Islam dan sumbangannya ini, kita akan belajar 4 topik yang utama, iaitu latar belakang tanah Arab, kemunculan syiar Islam ataupun kemunculan penyebaran Islam, kepimpinan Nabi Muhammad serta sumbangan tamadun Islam kepada dunia dan masyarakat. Pertama, kita tengok latar belakang tanah Arab. Kita akan tengok peta semenanjung tanah Arab dan lokasi-lokasi negeri ataupun negara yang muncul seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan sebagainya. Seterusnya kita akan belajar konsep jahiliyah. Kita akan tengok struktur politik, ekonomi dan sosial masyarakat Arab, di mana dalam aspek sosial kita akan belajar agama-agama yang muncul dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Arab. Serta kita akan tengok juga adat-adat kehidupan masyarakat Arab meliputi kepercayaan dan adat mereka yang terkenal adalah menghormati tetamu. Subtopik yang kedua kita akan tengok adalah kemunculan syiar Islam.
Pada waktu ini kita akan tengok bagaimana Islam muncul di tanah Arab, dan kita akan teliti biodata ataupun sejarah peribadi Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu, konsep dakwah dalam Islam yang meliputi dakwah sembunyi dan terbuka, waktu bila dakwahnya sembunyi dan waktu bila dakwahnya terbuka akan kita belajar nanti. Selepas itu kita akan tengok bagaimana berlakunya penyebaran Islam di zaman Khulafa Ar-Rashidin ataupun Khalifah Ar-Rashidin, dan diteruskan kesinambungannya oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga ke Bani Umayyah. Lalu tamadun-tamadun ataupun perkembangan tamadun ini perkembangan tamadun Islam ini diisi oleh kerajaan-kerajaan yang besar yang mewarisi kerajaan-kerajaan yang terdahulu yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita juga akan belajar bagaimana ataupun faktor bagaimana Islam boleh tersebar dan disebar ke seluruh dunia. Topik yang ketiga yang akan kita belajar adalah kepimpinan Nabi Muhammad SAW, meliputi ketokohan baginda sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera, serta bagaimana baginda membuka kota Mekah yang baginda tinggalkan sewaktu berhijrah ke Madinah, di mana pembukaan kota Mekah ini baginda pulang semula ke kampung asal yang diwarisi, yang diperintah oleh datuk dan nenek moyang Nabi Muhammad. Topik yang terakhir yang akan kita belajar, kita akan melihat sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Dalam topik akhir ini kita akan tengok sumbangan Islam dalam politik, ekonomi dan sosial, bagaimana munculnya tokoh-tokoh penyelidik, sarjana-sarjana ilmuwan, tokoh-tokoh perubatan, tokoh-tokoh matematik, geografi dan pelayaran yang memberi sumbangan besar kepada dunia. Seterusnya kita akan tengok konsep Baitul Mal ataupun bank negara sekarang, kedudukan wanita di dalam Islam, serta kehebatan ilmuwan-ilmuwan Islam dengan ciptaan-ciptaannya yang dikenang sehingga ke hari ini. Baiklah pelajar-pelajar, itu sahaja penerangan tentang sukatan mata pelajaran tingkatan 1, dan jangan lupa untuk terus mengikuti pembelajaran daripada bab 1 hingga bab 8, dan juga kita akan meneliti kajian kes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.